Islam dia ada dua konsep. Konsep pertama dalam kita beribadah ataupun macam bersedekah, memberi, tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Maknanya sembunyi. Konsep kedua dalam Islam juga disebut dalam suratul Baqarah, dipamerkan. Tetapi itu nak kena jaga. Bila kita pamerkan amalan kita, maklumkan amalan kita, share yang kita baru sudah sembahyang, kita kat masjid, kita bagi orang makan dan sebagainya, sini nak jaga dulu. Hati kita nak jaga, tujuan kita, matlamat kita share dan maklumkan kepada orang bukan untuk riak atau takabur dalam diri, tetapi untuk sebagai mengingatkan pada orang lain. Mungkin kalau yang tak pergi masjid tu dia tengok, artis pun pergi masjid, orang ni sibuk, tu pun dia sempat lagi, ataupun tak ada siapa-siapa pun, dia dah pergi masjid, macam terlupa pula aku nak pergi sembahyang tarawih. Jadi sekadar kita buat tu, intention tu paling penting. Kenapa kita nak share? Tanya balik, tepuk dada, tanya iman. Adakah kita share tu untuk nak cerita dekat orang apa yang aku buat? Sebab sekarang ni kan zaman share, makan apa pun share, masak apa share, buat apa share, pakai baju share, dalam kain pun semua share, mandi buih pun share, semua kan. Tapi intention, kalau riak dengan amal ibadah, rugilah kita sebab benda tu akan hilang pahalanya. Tapi tujuan dan nawa itu kita sekadar mengingatkan, mungkin ada sahabat-sahabat yang terlepas, tak buat lagi, tu tujuan kita. Masya Allah, pahalanya banyak. Kalau orang tu buat kerana melihat kita bersolat, insya-Allah pahala dia solat tu pun kita dapat menumpang solat. Kerana barang siapa buat kebaikan dan dia membuka menjadi pioneer kepada kebaikan, hadis sebut Allah Ta'ala tak akan kurangkan pahala orang yang buat kerana melihat dia itu sama seperti mana dia juga melaksanakan kebaikan. So back to apa? Intention kita. Jadi hati-hati sebelum share tu. Tanya dulu hati kita, apa aku buat ni untuk apa? Kalau untuk berdakwah, untuk sebagai peringatan pada orang lain, silakan. Alhamdulillah. InsyaAllah Allah menjanjikan pahala. Perkataan istiqamah tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tu apa makna istiqamah? Istiqamah itu maknanya committed. Committed pun dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu ni apa? Sentiasa, maknanya berterusan. Jadi untuk istiqamah dalam amalan kita, supaya kita tidak menjadi orang kata Ramadaniyah, tidak menjadi orang baik dalam bulan Ramadan sahaja, tapi keluar Ramadan kita tak meneruskan amalan-amalan baik bulan Ramadan. Sepatutnya Ramadan tu macam satu kursus. Dah 30 hari kita dah jadi baik, kita of course kita keluar tu kita akan meneruskan benda tu. Macam mana kita nak boleh committed, nak boleh istiqamah benda tu? Lepas daripada kita berpuasa 30 hari, sambunglah yang pertamanya lagi 6 hari yang disuruh. Dan yang keduanya, saya selalu sebut bahawa Ramadan dan bangun malam ini berpisah tiada. Siyam dan qiyam tak boleh berpisah. Sebab itu latih diri kita untuk selalu bangun malam. Kalau kita tak dapat sebulan sekali pun, sesekali kita latih juga. Kerana bangun malam, berjumpa dengan Allah, solat di tengah malam adalah amalan para Nabi yang sentiasa mereka lakukan, tak pernah tinggalkan. Jadi kalau kita berjinak diri kita dengan amalan untuk bangun malam, bercakap dengan Allah, mengadu dengan Allah, insya-Allah kita akan jadi seorang yang istiqamah dalam ibadah kita. Dalam Islam dia ada dua konsep. Konsep pertama dalam kita beribadah ataupun macam bersedekah, memberi, tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Maknanya sembunyi. Konsep kedua dalam Islam juga disebut dalam suratul Baqarah, dipamerkan. Tetapi itu nak kena jaga. Bila kita pamerkan amalan kita, maklumkan amalan kita, share yang kita baru sudah sembahyang, kita kat masjid, kita bagi orang makan dan sebagainya, sini nak jaga dulu. Hati kita nak jaga, tujuan kita, matlamat kita share dan maklumkan kepada orang bukan untuk riak atau takabur dalam diri,
tetapi untuk sebagai mengingatkan pada orang lain. Mungkin kalau yang tak pergi masjid tu dia tengok, artis pun pergi masjid, orang ni sibuk, tu pun dia sempat lagi, ataupun tak ada siapa-siapa pun, dia dah pergi masjid, macam terlupa pula aku nak pergi sembahyang tarawih. Jadi sekadar kita buat tu, intention tu paling penting. Kenapa kita nak share? Tanya balik, tepuk dada, tanya iman. Adakah kita share tu untuk nak cerita dekat orang apa yang aku buat? Sebab sekarang kan zaman share, makan apa pun share, masak apa share, buat apa share, pakai baju share, dalam kain pun semua share, ya, mandi buih pun share, semua kan. Tapi intention, kalau riak dengan amal ibadah, rugilah kita sebab benda tu akan hilang pahalanya. Tapi tujuan dan nawa itu kita sekadar mengingatkan, mungkin ada sahabat-sahabat yang terlepas, tak buat lagi, tu tujuan kita. Masya Allah, pahalanya banyak. Kalau orang tu buat kerana melihat kita bersolat, insya-Allah pahala dia solat tu pun kita dapat menumpang solat. Kerana barang siapa buat kebaikan dan dia membuka menjadi pioneer kepada kebaikan, hadis sebut, Allah Ta'ala tak akan kurangkan pahala orang yang buat kerana melihat dia itu sama seperti mana dia juga melaksanakan kebaikan. So back to apa? Intention kita. Jadi hati-hati sebelum share tu, tanya dulu hati kita, apa aku buat ni untuk apa? Kalau untuk berdakwah, untuk sebagai peringatan pada orang lain, silakan. Alhamdulillah, insya-Allah Allah menjanjikan pahala. Dakwah ni adalah satu kewajipan, bukan kepada da'i, bukan kepada PU, bukan pada pendakwah, tapi berdakwah ni adalah tanggungjawab semua orang. Allah SWT jadikan kita manusia ni ada tanggungjawab. Dakwah dalam arti kata nak bagi orang lain baik. Kalau kita seorang baik, tak cukup. Dahlah aku seorang je baik. Kita kena membaikkan orang lain. Kita seorang jadi soleh, tak boleh. Kita kena muslih membaikkan orang lain. Kita mak bapak umpamanya kita sembahyang, alhamdulillah tak tinggal berjemaah ke surau, tapi anak kita tak bangun, kita bukan orang yang baik. Kita jadi baik dan membaikkan juga orang lain. Sebab itulah dakwah itu perlu. Dalam suasana hari ini, dakwah sudah perlu dikembangkan melalui media. Sosmed ini perlu digunakan sebagai satu wahana, sebagai satu platform untuk menyampaikan dakwah, di mana semua orang ada handphone, ada peralatan dan gadget yang memudahkan. Kenapa tidak dakwah ini diperluaskan melalui sosmed ini agar penyampaian itu sampai, peringatan itu dapat disampaikan walaupun sekejap. Jadi walaupun dalam kereta, dalam sosmed boleh juga tengok. Kalau setakat nak hadir ceramah, nak hadir forum, kadang-kadang tak ada masa yang tak sama. Jadi peluang saya tengok dalam sosmed ini digunakan sebaik mungkin untuk menyampaikan dakwah ini, walaupun kadang-kadang 30 saat ataupun 1 minit saja untuk kita sekadar mengingatkan dan berdakwah kepada orang lain. Kepada semua peminat-peminat Nona, followers, saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Jangan sebut selamat Hari Raya dulu, selamat Ramadan lebih dulu. Sambutlah Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh muhasabah diri. InsyaAllah kalau kita berjaya dalam latihan 30 hari Ramadan, kejayaan Hari Raya akan menanti kita.